Hai semua, nampak skrin cikgu? Nampak tak? Nampak. Okey ya, takut cikgu silap tekan apa-apa. Okey ya, so hari ini kita masuklah topik 2 persempulan sebab hari itu habis box plot, maksudnya dah habislah topik 1 iaitu topik periharan data. Okey, untuk topik 2 ini kita mula dengan taburan binomial dan taburan Poisson dulu. Okey, sebelum kita belajar tentang kedua-dua taburan itu, mula-mula pelajar mesti ada sedikit pengetahuan latar belakang. So kita lihat dulu pengenalan kepada beberapa istilah penting yang digunakan dalam taburan keberangkarian ini. Okey, istilah yang pertama ialah pemboleh ubah rawak. Apa itu pemboleh ubah rawak? Pemboleh ubah rawak ialah satu pemboleh ubah yang mewakili kesudahan suatu uji kaji yang tidak dapat diramalkan. So, yang sifat yang penting di sini ialah perkataan dalam warna jingga ini. Kita tidak boleh predik. Tidak boleh predik keputusan uji kaji. Mengapa? Dari perkataan rawak. Rawak itu bermaksud tidak dapat diramalkan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil random. Random maksudnya kita tak pilih kasih. Keputusannya ditentukan oleh kesudahan uji kaji itu. So pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Nampak perkataan ubah? So senang saja nak faham. Ubah maksudnya berubah-ubah. Maksudnya pemboleh ubah hanya boleh mengambil nilai yang berubah-ubah atau nilai yang berbeza. Lawan erti ialah pemala. Dalam bahasa Inggeris constant. Kalau constant, pemala maksudnya nilainya tetap, ada satu saja. Kalau dua saja, tak boleh ambil nilai lain. Tapi kalau pemboleh ubah, maksudnya boleh ambil nilai yang berubah-ubah dan berlainan. Rawak pula maksudnya unpredictable. Okey, pemboleh ubah rawak ini selalunya diwakili dengan huruf besar. Tengok ini, huruf besar seperti X dan Y. Pemboleh ubah rawak mesti merupakan kesudahan suatu uji kaji yang boleh dibilang atau diukur. Iaitu ia mesti merupakan suatu nombor. Yang penting pelajar semua tolong ingatkan. Pemboleh ubah rawak dia mesti nombor. Tak boleh kata macam warna bunga ataupun perisa aiskrim yang dipilih, perisa coklat ke perisa vanila ke, iaitu perisa coklat dia bukan nombor, so tak boleh menjadi pemboleh ubah rawak. So, sebab dalam statistik kita mau yang boleh dikira, iaitu nombor saja boleh dikira. Okey, dan terdapat dua jenis pemboleh ubah rawak, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. So kita lihat dulu apa itu pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, pemboleh ubah rawak diskrit, katakan X ialah satu pemboleh ubah rawak yang hanya boleh mengambil suatu nilai yang terbilang. X tidak boleh mengambil nilai perpuluhan seperti 1.2 dan 4.3 dan nombor perpuluhan yang lain lah. Terbilang, tengok dalam warna jingga itu maksudnya ini maklumat penting. Ini ialah ciri-ciri diskrit. Terbilang apa maksud? Terbilang bermaksud boleh dibilang. You boleh bilang 1, 2, 3, 4. Semuanya ada 4 batang pen. Itulah maksudnya terbilang. You boleh bilang ada berapa. Contohnya ada berapa batang pen. So tak ada 1.2 pen kan. Macam orang juga. You bilang orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tak ada 1,5 orang.
Tak ada setengah-setengah, tak ada perpuluhan orang kan. Mesti nombor bulat lah maksudnya. Discrete ini mesti nombor bulat, sebiji-sebiji. Okey, contoh. Contoh apa? Cikgu bagi kamu contoh pemboleh ubah rawak discrete. Bilangan aiskrim yang dibeli oleh setiap pelanggan di gerai aiskrim ini. Gerai aiskrim ini. Tengok ada beberapa pelanggan sedang queue up untuk beli aiskrim. So kamu nak buat kajian tentang bilangan aiskrim yang dibeli oleh setiap pelanggan. Pelanggan pertama mungkin beli 2 aiskrim. Pelanggan kedua ini mungkin hanya beli 1 aiskrim. Itu maksudnya. So kita boleh wakilkan bilangan aiskrim yang dibeli oleh setiap pelanggan dengan pemboleh ubah rawak discrete X. Contoh yang kedua ialah untuk case ini ialah bilangan pelanggan yang bayar secara tunai. Sebab zaman sekarang tak semestinya bayar dengan tunai kan. Sekarang boleh bayar dengan e-wallet, boleh bayar dengan credit card. So kamu nak buat kajian bilangan pelanggan yang bayar secara tunai. Ada berapa? Okey, sekarang tengok pula pemboleh ubah rawak selanjar. Pemboleh ubah rawak selanjar ialah satu pemboleh ubah rawak yang boleh mengambil sebarang nilai yang tak terhingga dalam suatu julat tertentu. Okey, lihat contoh ini. Dalam suatu kelas tingkatan 5, jisim pelajar paling berat ialah 70 kg. Ini paling berat, 70 kg. Dan jisim pelajar paling ringan ialah 50 kg. Jika X mewakili jisim sebarang pelajar dalam kelas tersebut, maka X boleh mengambil sebarang nilai dari 50 kg hingga 70 kg seperti 60.4 kg. So boleh faham tak? Apa maksud pemboleh ubah rawak selanjar? Maksudnya tak semestinya nombor bulat, boleh nombor perpuluhan, boleh pecahan. Sebab jisim kita tak semestinya nombor bulat kan. Bila you timbang, jisim kamu mungkin 60.3, 60.8 kg. Tak semestinya tepat-tepat nombor bulat 60 atau 70 atau 50. Oleh itu, kita boleh wakilkan pemboleh ubah rawak selanjar untuk jisim pelajar soalan ini dengan tata tanda seperti ini, iaitu X huruf besar ini ialah pemboleh ubah rawak selanjar jisim pelajar dan maklumat detailnya kita tulis dalam tata tanda set dan pakai X huruf kecil ini untuk mewakili jisim sebarang pelajar dalam kg dan kita tuliskan julat. Ini julat. Dari paling ringan 50 hingga 70. Inilah dipanggil julat tertentu dalam definisi di atas ini. Kita kena ada tentukan satu julat. So semua nilai jisim itu mesti di antara ini. So di antara ini dia boleh perpuluhan. Contohnya 60.4. Okey. Sekarang saya buat satu kesimpulan untuk senang pelajar faham perbezaan antara pemboleh ubah rawak discrete dan pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, kalau discrete kita nampak seketul-seketul, sebiji-sebiji, berasingan. Satu-satu nombor itu berasingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya in between tak ada apa 1.1, 1.2, mesti nombor bulat. So sebiji-sebiji berasingan. Nampak satu kotak ini berasingan. Macam mana pula rupa pemboleh ubah rawak selanjar? Okey, selanjar ini dia macam satu spektrum warna lah. Boleh wakilkan dengan satu spektrum warna bersambungan. Selanjar dalam bahasa Inggeris ialah continuous, bersambungan, berterusan. Tengok warna ini dia sudah branded. Tak ada sempadan.
Ada, ini ialah dia punya jumlah lah, hujung, tapi in between itu dia tak ada apa, tak ada ruangan, dia berterusan. Okey, contohnya ialah apa? Jisim pelajar, tinggi pelajar. Sebab dia boleh ada perpuluhan. Tak semestinya nombor bulat tepat-tepat 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg saja. In between boleh ada perpuluhan. Okey, sekarang kena tahu pula satu lagi istilah, keberangkarian. Apa itu keberangkarian? Kamu dah belajar ini. Keberangkarian ialah kemungkinan dan kekerapan berlakunya sesuatu peristiwa. Contohnya, berapa kerap hari hujan dalam satu bulan. So, kalau keberangkarian nilainya tinggi, maksudnya lagi mungkin atau lagi kerap peristiwa itu akan berlaku. Okey, tengok ini ialah satu jadual kekerapan bagi satu contoh pemboleh ubah rawak diskrit. Ini sambungan dari contoh aiskrim tadi. Gerai aiskrim tadi ya. Okey, kita guna simbol ini, P huruf besar ini untuk mewakili apa? Keberangkarian. Bagi pemboleh ubah rawak diskrit, kita boleh cari keberangkarian bagi apa? Kita boleh cari keberangkarian untuk nilai pemboleh ubah, suatu pemboleh ubah rawak tertentu, iaitu nombor bulat. Kita boleh cari keberangkarian pelanggan itu beli satu aiskrim. Keberangkarian seorang pelanggan itu beli 2 aiskrim. Maksudnya tepat-tepat ini sama dengan maksudnya tepat-tepat satu nombor bulat kita boleh cari. Kalau dia diskrit, kita boleh pakai yang sama dengan. Okey, macam mana nak kira keberangkarian? So, kena ingat balik formula keberangkarian yang pelajar semua belajar dulu. Iaitu secara amnya katakan kita nak cari keberangkarian peristiwa A berlaku. So, apa formula yang kita nak guna? Kita kena guna bilangan peristiwa A berlaku bahagi dengan jumlah semua kesudahan yang mungkin. S itu you boleh faham sebagai apa? Semua kesudahan yang mungkin. S. Okey, di sini kita nak cari macam mana kita boleh tahu 0.45, iaitu kita guna formula ini. Iaitu di sini kita kena isi dengan 225, iaitu ada 225 orang pelanggan yang beli satu aiskrim. Apa keberangkariannya? So, guna 225 bahagi apa? Mesti semua. Semua di sini ialah apa? Kalau atas ialah bilangan pelanggan, bawah mesti apa? Jumlah bilangan pelanggan yang dipertimbangkan dalam kajian ini, 500 orang. Dikaji ialah 500 orang. Dari 500 orang itu 225 orang yang hanya beli satu batang aiskrim. So, kalau pelajar semua ada kalkulator di tepi anda, maka cuba kira 225 kemudian tekan bahagi 500. So, jawapannya 0.45. Okay. Apakah keberangkarian PX sama dengan 2. Kita gantikan 2. X sebab X mewakili number of ice cream. So, number of ice cream yang kita nak pertimbangkan sekarang ialah 2. So, X sama dengan 2. So, kalau X sama dengan 2, kita guna 170 bahagi 500. Kita akan dapat 0.74. Begitu juga kalau PX sama dengan 3, keberangkarian seorang pelanggan akan membeli 3 aiskrim. Okay, kita kira guna 55 orang itu bahagi dengan 500 orang. Kita akan dapat 0.11. Dan satu lagi sifat keberangkarian ialah kalau kamu jumlahkan semua keberangkarian yang mungkin untuk soalan ini, maka mesti sama dengan 1. Jumlah keberangkarian bagi suatu case mesti 1, bagi suatu soalan mesti 1. Ini kena ingat, ini sifat keberangkarian. Bagi jumlah keberangkarian mesti 1 ya.
Okey. Untuk keberangkarian pemboleh ubah rawak seranja pula kita tak boleh pakai equal sebab dia ada banyak nilai kan. Dia tak ada tepat-tepat sama dengan satu nombor bulat sahaja. So kita kena pakai apa? Julat, simbol yang menunjukkan julat lebih kecil, lebih besar. Nak cari keberangkarian pemboleh ubah rawak selanja itu lebih kecil dari, katakan lebih kecil dari 2. So maksudnya boleh 1.9, 1.7, 1.4. Kita maksudnya kita cari keberangkarian bagi suatu julat. Okey. Habis keberangkarian kena tahu pula apa yang dipanggil taburan keberangkarian. Taburan keberangkarian ialah senarai semua nilai. Ini senarai semua nilai yang mungkin bagi pemboleh ubah rawak diskrit atau selanja dengan ini lajur kedua ini dengan keberangkarian yang sepadan dalam suatu uji kaji. Kita combine dua kolom ini dipanggil apa? Taburan keberangkarian. So diwakilkan dengan satu jadual. Dalam jadual mesti ada nilai, ni warna jingga ini ya, nilai dengan keberangkarian yang sepadan. Ini ialah cikgu copy paste keberangkarian dari jadual tadi ya, yang cikgu ajar kamu macam mana nak bahagi itu, NA bahagi NS itu. So maksudnya keberangkarian ini P huruf besar ialah datang dari perkataan bahasa Inggeris probability untuk keberangkarian. P huruf besar, kemudian X ini ialah contohnya di sini ialah bilangan ice cream. Sama dengan berapa lah, ini kita gantikan dengan bilangan 1, 2, 1 ice cream, 2 ice cream lah. So ini maksudnya sepadan maksudnya 0.45 ini ialah keberangkarian seorang pelanggan akan membeli sebatang ice cream. Ini maksudnya keberangkarian yang sepadan untuk nilai tertentu. So 0.34 pula ialah keberangkarian seorang pelanggan akan membeli 2 ice cream. 0.11 ialah keberangkarian seorang pelanggan akan membeli 3 ice cream. Ini maksudnya yang sepadan. 0.11 ini bukan keberangkarian untuk 2 ice cream, bukan untuk 1 ice cream. Ia ialah yang sepadan untuk 3 ice cream. So ingat nanti sebab nanti dalam pelajaran berikut kamu akan selalu jumpa istilah taburan keberangkarian. So tolong ingatkan sekarang baru boleh mengikuti pelajaran yang seterusnya. Ini dipanggil taburan keberangkarian. Dia punya pemboleh ubah rawak dan keberangkarian yang sepadan. So ada keberangkarian. Ini dipanggil taburan sebab ada beberapa nilai, bukan satu saja kan. So ada satu taburan lah. Okey, sekarang tengok contoh taburan keberangkarian diskrit dan contoh taburan keberangkarian selanja. Sebab sebelum ini kamu baru belajar saja ada pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanja. So seterusnya setiap satu pemboleh ubah rawak ini nanti boleh cari dia punya taburan keberangkarian kan. Iaitu you masukkan nilai 1 ice cream, 2 ice cream, 3 ice cream dan cari keberangkarian yang sepadan kan. So yang itu dipanggil taburan keberangkarian. So taburan keberangkarian diskrit ada 2 iaitu yang kita nak belajar hari ini. Inilah tajuk hari ini. Taburan binomial dan taburan Poisson ialah untuk pemboleh ubah rawak diskrit. Dan nanti next lesson minggu depan baru kita belajar yang ini taburan normal. Yang ini ialah untuk pemboleh ubah rawak selanja, contohnya untuk jisim pelajar, tinggi pelajar. Taburan binomial dan taburan Poisson ialah untuk yang boleh dibilang. 1 ice cream, 2 ice cream macam itu semua ini boleh dibilang untuk pemboleh ubah rawak yang boleh dibilang. Okey, kita start dengan taburan binomial dulu. Kena faham definisi taburan binomial. Taburan binomial ialah taburan keberangkarian. Nampak tak? Mereka adalah taburan keberangkarian. Itu sebabnya cikgu nak perkenalkan kepada kamu apa maksud taburan keberangkarian. Taburan keberangkarian dia bagi apa? Dia mesti bagi pemboleh ubah rawak. So ini untuk yang diskrit.
Okay, katakan pembeli ubah rawat itu diwakilkan dengan X lah. Ha? So, apa? Nilai penting untuk taburan binomial ialah diwakilkan dengan parameter P. Parameter P ini mewakili keberangkarian kejayaan bagi setiap percubaan yang merdeka. Dan N sebagai bilangan percubaan bagi suatu uji kaji. Okey, so faham tak yang ni? Uji kaji di sini uji kaji yang sentiasa kamu akan nampak untuk tajuk taburan keberangkarian ini bukan uji kaji sains yang kamu lakukan dalam makna sains untuk you punya subjek sains. Uji kaji ini bermaksud apa? Perkara ataupun yang kita jalankan contohnya lambung sebiji dadu. Itu pun dipanggil apa? Iaitu dipanggil uji kaji dalam statistik. Yang you buat kajian macam tadi lah pun panggil uji kaji lah. Kaji berapa batang aiskrim yang dibeli oleh setiap pelanggan itu dipanggil satu uji kaji, iaitu suatu kajian yang you lakukan untuk cari nilai keberangkarian. Okey, P ini maksudnya ialah keberangkarian suatu peristiwa yang you mahu cari itu sudah berlaku. Bila apa yang you nak peristiwa yang you mahu cari itu sudah berlaku dipanggil keberangkarian kejayaan ataupun keberangkarian berjaya. Apa yang you mahu pertimbangkan itu sudah berlaku. Sudah berlaku maksudnya sudah berjaya. So keberangkariannya dipanggil keberangkarian berjaya. So diwakilkan dengan P P ingatlah keberangkarian kan. N ini pula ialah ulang berapa kali. Percubaan atau uji kaji itu contohnya you lambung sebiji dadu, you lambung 10 kali, maka N sama dengan 10. Kemudian dari 10 kali itu berapa kali kamu dapat nombor 1. So keberangkarian dapat 1 itu dipanggil keberangkarian berjaya lah. Apa yang you mau cari dalam soalan itu dipanggil berjaya. Okey, ini adalah tata tanda dan rumus yang digunakan dalam taburan binomial. So kita guna tata tanda ini untuk mewakili taburan binomial. Taburan keberangkarian binomial diwakilkan dengan X huruf besar iaitu pembeli ubah rawat selanja dan pembeli ubah rawat selanja X ini bertaburan. Simbol macam ulat ini, ulat pendek ini difaham bermaksud bertaburan. Okay, bertaburan secara B huruf besar rujuk kepada B bagi istilah binomial. B, B you nampak B maksudnya ia bertaburan secara binomial dan dalam bracket kita isikan dengan parameter yang penting untuk taburan binomial iaitu N dan P. Yang tadilah dua ini yang kita kena gunakan dalam kiraan nanti. Okey. Kita kena kira apa? Dalam statistik kita selalu kena cari mean dan variance dan kena tahu dia punya simbol. Mean diwakilkan dengan simbol mu. Dan formulanya ialah NP. Just darabkan dua nombor dalam bracket ini. So sangat senang. N kali P So you kena ingatkan. Dan variance pula simbolnya sigma kuasa 2. Dan formulanya ialah NPQ. So senang sangat nak ingat. Tadi NP. Sekarang darab lagi dengan satu huruf Q. Senang. Darab lagi satu huruf di sebelah P saja. So apa itu Q? Apa itu Q? Q ialah 1 tolak P. Mengapa 1? Tadi dah belajar. Tadi 1 ialah apa? Jumlah keberangkarian dalam suatu soalan yang diperbincangkan. So kita mesti nak tolak kena guna jumlah kan untuk tolak. Sebab P tambah Q mesti sama dengan 1. Satu lagi sifat binomial. Tengok by. By dalam bahasa Inggeris maksudnya 2. Kalau bicycle maksudnya bicycle itu ada 2 roda. So by ini maksudnya ada 2 kesudahan yang mungkin sahaja. So taburan binomial ialah taburan yang mempertimbangkan
uji kaji yang mempunyai dua kesudahan yang mungkin sahaja. Contohnya hari hujan. Satu lagi hari tak hujan. Hujan atau tak hujan. Pakai cermin mata atau tak pakai cermin mata. Bawa kalkulator atau tak bawa kalkulator. Memana untuk aktiviti memana kena sasaran atau tak kena sasaran. Dia mempertimbangkan dua kemungkinan saja. Either ada atau tidak. Ya atau tidak. Itu dipanggil taburan binomial. So senangkan. Hanya melibatkan dua kesudahan yang mungkin ada atau tidak, kena atau tak kena saja. So maksudnya keberangkarian berjaya tambah keberangkarian gagal mesti sama dengan 1 sebab hanya ada dua kemungkinan. So jumlahkan dua keberangkarian bagi dua kesudahan itu mesti sama dengan jumlah sebab tak ada keberangkarian yang lain lah. Either berjaya atau gagal saja. So nak dapat ini Q maksudnya keberangkarian gagal. P ialah keberangkarian berjaya. Nak dapat gagal 1 tolak berjaya. Okey, kita lihat satu contoh soalan taburan binomial. Rekod yang lepas mendapati bahawa 70% pelajar kelas memandu yang mengambil ujian memandu lulus di sebuah pusat ujian memandu yang tertentu. Jika terdapat 100 orang yang mengambil ujian memandu pada suatu hari yang tertentu, soalan A nyatakan taburan keberangkarian yang mewakili keberangkarian pelajar lulus ujian memandu. Nampak tak dia mau kamu tuliskan. Nyatakan maksudnya tuliskan taburan keberangkarian. Ingat tak tadi dia punya pattern macam mana? So tengok balik. Apa itu taburan? Inilah yang ini tata tanda ini. Ini maksudnya you mesti tuliskan dalam pattern ini. Taburan ikut pattern ini. Ikut pattern tata tanda taburan binomial. Tulis macam ini taburan. Kalau soalan minta taburan keberangkarian, inilah jawapannya. Tulis X huruf besar mewakili pemboleh ubah rawak selanjar. Then simbol macam ulat ini ialah bertaburan secara B, maksudnya secara binomial dan dalam bracket mesti tulis ikut nilai NP. So kena cari, kena pasti NP ini dari soalan. Apakah N? N ialah bilangan kan? Ingat, dia ikutlah soalan. Kalau orang dia bilangan orang lah. So 100 orang maksudnya kita uji kaji ini melibatkan 100 orang. So ini ialah jumlah. Jumlah bilangan orang lah. N di sini ialah jumlah bilangan orang. Dan P ialah keberangkarian berjaya. Keberangkarian berjaya di sini ialah apa? Tengok ni nak mewakili apa? Keberangkarian berjaya bagi contoh satu ini ialah keberangkarian pelajar lulus ujian memandu ikut soalan. Dia nak mewakili keberangkarian apa, maka keberangkarian itu dianggap apa? Keberangkarian berjaya. So ini keberangkarian berjaya diberi dalam peratus. So pelajar semua mesti tukar peratus kepada nombor perpuluhan. Macam mana nak tukar? Peratus jadi perpuluhan. Simple saja kan? Macam mana? 70 bahagi 100 iaitu 70 per 100 kan. So tekan kalkulator saja. So dapat 0.70. Boleh kan? Persen itu maksud 70% maksudnya 70 per 100 you tekan bahagilah. Tukar jadi tekan sebagai bahagilah. Tak payah tekan button pecahan sebab kita nak tukar jadi perpuluhan. So tekan bahagi. Okey, soalan B kamu kena cari mean dan variance. Senang saja, ikut formula saja. Gantikan nilai NP dalam formula. Mean, ini mean. So formula mean ikut sini. Mu. N kali P. NP maksudnya N kali yang di sini tak tulis kali sebab dua-dua huruf so tak payah tunjuk simbol kali. Okey. So sama dengan N sama dengan 100, P sama dengan 0.70 kali dapat 70.
Okay, variance pula. Nah, ini formulanya NPQ. Balik ini nanti you hafal. Mu NP. Variance NPQ. So, N kali P kali Q ini kamu pun boleh terus, kalau tak kira berasingan, bolehlah masukkan formula Q terus di sini ya. 1 tolak P. So, maksudnya you hanya kena tahu N and P sahaja. Semua ini kena cari dari soalan. Kalau persen, tukar jadi perpuluhan. So, senang sangat kan? 100 kali 0.70 kali lagi, ini mesti dalam bracket lah. Sebab ini kena cari dulu. 1 tolak P ya. 1 tolak 0.70. Ini you tekan kalkulator sebiji macam ini, kamu akan dapatlah 21. Faham semua? Okey, sekarang lihat pula taburan Poisson. Taburan Poisson ialah taburan keberangkarian pemboleh ubah rawak diskrit juga. Okey, X yang mewakili, tengok ini. Dia mewakili apa ini? Bilangan peristiwa. Bilangan boleh bilang. 1 peristiwa, 2 peristiwa. Bilangan peristiwa yang diberi berlaku dalam suatu tempoh masa tertentu. Ini pun satu sifat penting. Dia ada contohnya dia nak kira bilangan kesalahan ejaan yang berlaku dalam ataupun dalam 10 halaman halaman muka surat dengan parameter. Ini setiap satu taburan ada parameternya. Di sini kita pakai parameter lambda. Okey, ingatkan ya, ini tata tanda ini ialah tata tanda yang digunakan untuk taburan Poisson. Ingat nanti kalau soalan minta you tuliskan atau nyatakan taburan Poisson ini, you tulis dalam pattern ini. Okey, di sini mean dan variance kedua-duanya sama dengan lambda. Ini lagi senang dari taburan binomial. Bila nak kira langsung tak payah kira. Ambil terus saja. Tadi kena kali-kali kan. N kali P, N kali P kali Q. Ini langsung tak payah kira. Ini tulis salin balik saja. Lambda. So mean pun lambda, variance pun lambda. Tapi senang pun you kena masuk kelas. Cikgu bagi tahu baru you tahu kan. Senang pun kena tahu dulu baru jadi senang. Okey, tengok satu soalan. Kelewatan yang teruk. Ini ialah peristiwa lah. Yang tadi macam cikgu katakan, nak bilang peristiwa kan. Kelewatan yang teruk di stesen kereta api berlaku secara rawak pada kadar purata 0.5. So terus you buat macam cikgu buat, highlight. Bulatkan circle ini. Tuliskan ini. Purata bermaksud apa? Mean. Mean boleh wakilkan huruf mu. Setiap minggu ialah apa? Dalam tempoh masa yang tertentu. Soalan akan bagi tahu. Ini kajian ini dibuat untuk setiap minggu. Okey, soalan A. Nyatakan taburan keberangkarian yang mewakili keberangkarian kelewatan yang teruk berlaku setiap minggu. So kita kaji setiap minggu. Minggu pertama macam mana, minggu kedua pula macam mana datanya. Okey, ingat balik. So cikgu tunjuk sekali lagi yang penting ini. Formula yang penting di sini. Okey, jawapannya ini dalam warna ini magenta di sini jawapannya. Jawapan apa? Taburan keberangkarian. So mesti X huruf besar mewakili apa? Pemboleh ubah rawak selanjar bagi soalan ini iaitu kelewatan yang teruk di stesen kereta api ia bertaburan secara Poisson. PO ni mewakili Poisson dan dalam bracket mesti isi dengan lambda. Apa itu lambda? Tengok sini, lambda ialah mean. Kita selalunya tengok mean, soalan akan bagi nilai purata. Macam ni dia akan kata kadar purata. Ingat kalau kadar purata maksudnya mean iaitu mu. So you guna 0.5 untuk ditulis dalam bracket. Tuan tahu kadar purata. You nampak ada kadar purata maksudnya ini taburan Poisson. You tengok ada peristiwa. Kalau peristiwa maksudnya taburan Poisson. So you
kena tahu bezakan taburan binomial dan taburan Poisson. Kalau taburan binomial maksudnya hanya ada dua peristiwa, dua kesudahan atau dua keputusan yang mungkin. So you kena cuba identify dari soalan adakah dia berkenaan dengan dua kesudahan yang mungkin saja. Nah, contohnya dia kata apa? Pelajar lulus atau gagal, rosak atau tak rosak. Bila macam itulah opposite punya, lulus atau gagal kan tentang pelajar lulus dalam ujian. Itu ialah taburan binomial. Bila ada suatu peristiwa, contohnya dia kata apa? Kesilapan menaik kelewatan yang teruk, ini menunjukkan peristiwa, dia nak kira berapa peristiwa ini berlaku. Soalan 2, sama juga lah, dia sentiasa kena cari mean dan variance bagi kedua-dua taburan, iaitu kita refer kepada peta ini ya. Okey, senang saja tak payah kira. Ni markah bonus. Tapi you pun kena tahu juga kan, kena masuk kelas cikgu bagi tahu baru you tahu. Senang pun kalau you tak belajar you tak tahu dia senang juga. Okey, mu ialah 0.5, sigma kuasa 2 iaitu variance pun 0.5. So you tak sekarang you dah belajar, so you dah tahu lah, tak payah kira. Cikgu dah bagi tahu, you kena tahu ambil dari mana, ambil dalam bracket, dan dalam bracket itu ambil dari mana? Ada aku tak dengar. Ambil daripada soalan. Semua orang boleh dengar suara cikgu. Boleh dengar suara cikgu. Dengar teacher, dengar teacher. Tadi Musarah kata tak dengar. Siapa kata tak dengar? Saya ingat I tak on. Dengar dengan jelas tak? Suara cikgu jelas? Jelas. Jelas Okey, faham Keluar masuk balik Ini apa stigma? Lambda. Ni. Lambda ini ambil dari kadar purata. Tengok mengapa kadar purata? Sebab lambda itu tengok sama dengan min. So lambda ini simbol ini ialah huruf Greek dibaca LAM, bukan kamda, LAMBA, bukan LAMDA, lambda. Lambda. Yang bulat tu? Itu PO maksudnya poison. PO mewakili poison. Dia bukan yang bukan kosong Yang bawah tu? Ini mu. Bukan bawah dari satu. Lambda yang depan tu Ini Bawah. Yang ada dua kecil tu. Ini tak ada. Ini ini maksudnya bertaburan. Dia yang ada dua kecil tu. Dua kecil. Ini sigma. Ni sigma. 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 Sigma kuasa 2. Kalau sigma saja. Sigma maksudnya sisihan piawai. Kalau ada kuasa 2 maksudnya variance. Dia punya simbol. Semua kalau ini ada kuasa 2? Sisihan piawai. Sisihan piawai. Kalau ada kuasa 2 variance. Ini semua ini untuk variance dan sisihan piawai ialah untuk mengukur serakan data. Kalau variance dan sisihan piawai besar, sisih tahu sisih maksudnya dia maksudnya jarak antara satu sama lain kan, sisih. Kalau nilai variance dan sisihan piawai tinggi maksudnya data-data berserak jauh, bertaburan jauh antara satu sama lain. Contohnya kalau markah itu variance tinggi maksudnya ada orang yang dapat markah sangat tinggi, ada orang yang dapat markah sangat rendah. Dah bertaburan, maksudnya jauh tak sama lah antara satu sama lain. Ada macam-macam punya markah lah. Ada tinggi, ada rendah, ada yang tengah-tengah. Kalau sisihan piawai atau variance itu kecil, maksudnya data markah itu semua dekat-dekat. Semua orang sama-sama hampir sama pandai. Semua dapat markah yang hampir sama. Faham? Semua dalam 80, 70. Semua orang dapat 80, 70 saja. Tak ada markah yang lain. Maksudnya you akan dapat sisihan piawai atau variance yang kecil lah. Sisihan data. Maksudnya sisihan itu jauh ke berada jauh ke berada dekat
antara satu sama lain. Kalau sisihan itu besar maksudnya dia punya perbezaan besar kan. Itulah panggil sisihan piawai. Okey, nah ini sisihan piawai. Ini sekarang saya tambah satu lagi soalan. Cari sisihan piawai ya, sebab nanti ada soalan ya. Cari min dan cari sisihan piawai. Dia tak suruh you cari variant. Kalau I tak sebut nanti mungkin ada yang tak tahu pula nak cari kan. Okey, sisihan piawai you kena pakailah formula sisihan piawai iaitu sama dengan punca kuasa 2 variance. Mereka abang adik dekat-dekat saja. Bukan susah sangat nak cari. You hanya punca kuasa 2 kan jawapan variance saja. So dia abang adik abang adik lah. You kena punca kuasa 2 saja. So kalau you dah tahu variance tak payah takut lah. Sat saja. You hanya punca kuasa 2 saja. So variance dah tahu kan. Variance ambil lambda. Iaitu ambil itu abang. Variance itu abang. Ambil dalam bracket 0.5. Iaitu ambil ini. You nampak kadar purata. Selalu dia pakai perkataan kadar purata. Maksudnya mu. Min. Ada kadar itu baru jadi soalan Poisson ini. So gantikan variance dengan lambda iaitu 0.5 dan tekan kalkulator punca kuasa 2 pun tak payah kira sendiri. Tekan satu button punca kuasa 2, tekan 0.5 dapat terus jawapan. Tapi ada satu perkara penting jawapan itu you mesti bundalkan. Sekarang sudah di Proma. Kalau sudah di Proma, Form 5 pun sama juga. Kalau SPM, dia ada peraturan tau. Dia mesti bundakan jawapan akhir, semua jawapan akhir. Soalan matematik itu, you kena bunda kepada sekurang-kurangnya 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Kosong ini bukan angka bererti. So, jangan kurang. Lebih tak apa. Tapi you jangan bunda jadi 2 tempat perpuluhan. Tak diterima, tak diberi makan. You jangan bunda jadi 0.71. 4 angka bererti. Kalau macam topik lain pun kena Sama. 4 angka juga. Ya, bukan saja untuk soalan ini, semua soalan dalam peperiksaan. Semua soalan. Semua jawapan akhir. Yang kalau you tekan kalkulator, you cuba tekan 0.5 itu you dapat ada banyak lagi angka di belakang kan. You bunda jadi banyak lebih selamat lah. Sekurang-kurangnya 4 lah. Semua topik yang ada dalam matematik yang dapat jawapan perpuluhan kena bunda. Semua jawapan akhir yang ada perpuluhan. Bukan saja untuk topik ini semua jawapan akhir yang perpuluhan you mesti bunda jadi 4 angka bererti. Kalau you bagi saya jawapan 0.71 salah, tak diterima, tak cukup tepat. Okey harap faham. Okey, sekarang tengok ini latihan saya ambil dari soalan PB CAS tahun lepas, tahun 2020 So sebenarnya saya nak bagi tahu lah untuk taburan binomial dan taburan Poisson ini kita tak pergi mendalam. Silibus untuk diploma ini kamu tak payah belajar mendalam, kita hanya belajar surface saja, iaitu yang tadi saja, yang dalam petak tadi sajalah. Kena tahu dia taburannya tulis dalam bentuk yang ada ulat itu, dan kena tahu macam mana nak cari min dan variance dan sisihan piawai saja, itu sudah cukup. Iaitu you boleh tengok soalan sekarang. Kalau you boleh jawab soalan sekarang, soalan tahun lepas ini, maksudnya you sudah berjaya. Okey, tengok ini. Dia hanya macam tahun lepas, dia hanya bagi satu soalan A and B. Soalan A itu dia binomial, soalan B ialah Poisson. Tapi dia tak sebut ini yang mana satu binomial, yang mana satu Poisson. So pelajar mesti tahu, kena pasti sendiri ini taburan apa, binomial atau Poisson. So you kena fahamkan penerangan cikgu tadi lah. Kalau binomial melibatkan 2 keputusan atau kesudahan yang mungkin saja. So you kena ambil kru dari soalan. Contohnya kalau dia sebut tentang lulus, kalau lulus you kena ingatkan opposite-nya apa, gagal, dia ada opposite gagal. So itu ialah case binomial. Okey, tengok dulu soalan A dan you cuba fikir ini binomial atau Poisson. Diberi keberangkarian seorang pelajar menaiki motosikal ke college ialah P.
suatu sampel 12 orang pelajar dipilih secara rawak. Hitung nilai P jika min ialah 9.96. Binomial. Ya, betul, pandai. Sebab apa? Sebab ada awal dan akhir. Awal dan akhir. Sebab apa? You tengok dia P. Selalunya bila dia bagi P, P digunakan dalam apa? Taburan binomial kan. Ada NP kan. Biasanya satu lagi kru yang you boleh tahu dia binomial ialah dia ada P. Dia ada bagi apa? Keberangkarian berjaya itu. Keberangkarian berjaya. Sebab dalam binomial kita kena ada P. Keberangkarian berjaya. Dan kemudian you tengok dia tentang apa? Dia tentang apa? Menaiki motosikal. So opposite-nya ialah apa? Tidak menaiki motosikal. Ini ialah case 2 kesudahan yang mungkin dalam you buat kajian. You buat kajian, pelajar menaiki motosikal atau tak menaiki motosikal. So ada 2 kesudahan yang mungkin. So ini ialah binomial. Dan ini ialah apa? N. So ini N, ini P. Tapi P tak tahu dia nak you cari. Tapi min dah bagi. So you pakailah formula apa? Min. Bila melibatkan min, kita pakai formula yang ada min. Formula min lah. Min sama dengan NP. So tuliskan. Tuliskan formula min, iaitu mu sama dengan NP. Dan masukkan saja min yang diberi 9.96. N ialah 12. Di sini N ialah 12. Sampel. Size sampel. Kemudian bahagi. Pindah saja. 12 kita tak mau. Kita pindah kali kan. Di sini ialah kali. So kita pindah jadi bahagi. Dan tekan kalkulator. Kamu dapat ini dapat tepat-tepat 0.83. Tak payah bunda. Memang you dapat tepat-tepat 8.83. So faham ini soalan kena kira sedikit lah. You hanya ganti saja dan pakai formula mu sama dengan NP. Kalau you tahu mu, you tahu N, dia suruh you cari P. So ingatkan, you tahu ini you boleh kena pasti ini. Mu ialah ini dia bagi min 9.96. Jika min ialah 9.96, soalan bagi tahu min ialah mu min simbolnya mu, MIU disebut MIU. Mu sebut sebagai mu. Ini ialah huruf Greek. Semua simbol matematik dia pakai huruf Greek. Mu, sigma. Okey. Bahagian 2 pula, cari keberangkarian pelajar tidak menaiki motosikal ke college. Apa itu tidak? Tidak ialah apa? Siapa boleh jawab? Yang tidak ini, keberangkarian tidak. P ke Q? Q. Q. Kalau P ialah apa? Keberangkarian pelajar yang naik. So ada 2 saja, either naik ke tak naik motosikal ke college. So ini ialah by. Ingat by maksudnya 2 kesudahan yang mungkin. Tidak kita pakai formula Q. Keberangkarian gagal sama dengan keberangkarian jumlah keberangkarian 1 tolak keberangkarian berjaya. You faham di sini apa itu berjaya? Bukan betul-betul berjaya, saya sudah berjaya. Di berjaya di sini ialah keberangkarian yang betul-betul naik motor. Keberangkarian yang dipertimbangkan dalam soalan dipanggil keberangkarian berjaya, iaitu keberangkarian seorang pelajar menaiki motosikal ke college itu dianggap sebagai keberangkarian berjaya dalam soalan ini ya. So kalau Q jadi yang tidak menaiki. So kita masukkan saja P yang dikira dalam bahagian 1. Nah ini P tadi 0.83. Just tolak saja. Ingat mengapa pakai 1? Sebab tadi dah bagi tahu jumlah keberangkarian berjaya dan gagal sama dengan 1. Sebab memang ada 2, kita tambahkan keberangkarian semua kesudahan yang mungkin mesti sama dengan 1. So hanya ada 2 kemungkinan P and Q. So tambahkan, kalau you tambah P and Q mesti dapat 1. Okey boleh faham kan? Boleh. Okey, ini soalan B, soalan bagi taburan lain pula ini mesti taburan Poisson You teka pun tahu dia tak akan tanya kedua-dua binomial. Betul. Poisson. Dia mesti test you untuk kedua-dua jenis taburan yang you belajar
Poison pula you tengok. Then dari sini you cuba faham ciri-ciri mengapa dia poison supaya nanti you tahu. Ini peristiwa lah. Ni kesalahan ejaan yang macam situasi betul. Kesalahan ejaan yang dilakukan oleh seorang setiausaha jurutype semasa menaip berlaku secara rawak pada kada purata. Tengok dia suka pakai istilah kada purata. So boleh jadi guru kamu jugalah. Kalau nampak kada purata ini poison. Kada purata 1.65. Ni kada purata dia lakukan kesalahan ejaan bagi setiap muka surat halaman. Ini di sini dia tak bagi tadi tempoh waktu itu kadang-kadang ini tak ada tempoh waktu, dia bagi dalam bentuk apa? Berapa muka surat pun boleh juga. Okey, sama juga suruh you nyatakan taburan keberangkaran. Ya ada ulat itulah, simbol macam ombak itu. Iaitu yang ini atas ini. Tulis dalam bentuk ini. Kalau soalan minta taburan keberangkaran, macam ini. X mewakili apa? Pembeli ubah rawak selanjar, iaitu bilangan peristiwa ini berlaku. X bertaburan secara PO, bertaburan secara bagi 3 ke? Apa 3? Cakap bukan sampai 3 ke? Sampai 4 tu. Actually 2 waktu. Tapi I tak cakap sampai 3 aja. Oh, ya. Saya itu bubur sajalah. Tapi memang you tengok jalan waktu ialah 2 to 4 kan. Tapi takkan saya nak cakap nanti you semua tak boleh nak fokus, semua tertidur. Semua dah lari. Saya tak cakap sampai 2 jam lah. Tapi hampir-hampir lah. Ini hampir lah. jangan risau, ini last. Memang ini soalan last lah. Inilah. Sebab kita pemula tapi kita pemula 2 lebih kurang 2:15 lah. Cikgu ini cakap panjang lebar, so cakap sampai 1 jam jugalah. So yang ini macam ini. PO mewakili poison lah. So kita ikut pattern inilah, format ini. Dalam bracket mesti masukkan lambda dan you mesti tahu lambda you tuliskan apa. Kita ikut ini saja. Kada purata atau min lah. So you ambil soalan akan bagi kada purata, dia tak cakap min lah biasanya. Dia kata kada purata, you kena faham kada purata ialah min lah. Ataupun min. So masukkan saja. Ataupun you pun boleh tegar lah, pandai-pandai kan. Ada tak nombor lain? You tegar kalau you tak tahu pun, tapi you dah tahu kena masukkan satu nilai kan. Tak ada nombor lain. Mesti 1.65. You pun masukkan sajalah 1.65. Tak ada nombor lain lagi. Tapi lebih baik you faham lah masukkan apa? Min atau kada purata. Okey, soalan 2. Ini macam tadi lah. Dia ini nak trick kamu, tak mau tanya variant, bagi susah sedikit saja. Cari sisihan piawai. Tak nampak dalam formula di sini. You hanya gunalah formula apa abang adik. Sigma ini mewakili sisihan piawai saja. Punca kuasa 2 kan variant ini saja. Ada kaitan hubungan rapat. So variant ini ialah lambda. Iaitu dalam bracket, semua cari dalam bracket saja. Min pun 1.65, variance pun 1.65. Tapi sisihan piawai ialah punca kuasa 2 1.65. Tekan kalkulator ya. Ini pun ini ada panjang-panjang. Ini ada perpuluhan yang panjang-panjang. So saya bunda kepada 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti ya. Okay. So jangan risau, dah tamat dah. Selamat belajar. Study hard.